A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah sahabat-sahabat semua kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-46 insya-Allah, dan kita akan baca pada pagi ini daripada surah Al-Baqarah ayat 270 sehingga ayat 273. 270 sehingga ayat 273 surah Al-Baqarah. Muka suratnya ialah muka surat 46. Hari ini moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi manfaat kepada kita dengan sesi kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Taala akan jadikan Quran ini sebagai pemandu hidup kita sentiasanya, bukan hanya seketika tetapi setiap masa insya-Allah. Bukan hanya di masjid tetapi di luar masjid, bukan hanya semasa kita bersolat, bukan hanya semasa kita bulan Ramadan kita mentadabbur membaca Al-Quran, mentadabbur Quran, tapi setiap masa insya-Allah dalam bulan Syawal. InsyaAllah hari ini kita akan melihat beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini pada hari ini, iaitu hampir keseluruhannya adalah bercerita tentang infak, bercerita tentang bagaimanakah kita nak salurkan duit kita, dan bagaimana kita nak gunakan, manfaatkan duit kita, ke mana kita nak beri, setakat mana kita nak beri kan, dan sebagainya. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan harta, infak, sedekah, nazar, seterusnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ceritakan kepada kita di dalam muka surat ini insya-Allah. Moga-moga kita akan terpandu dengan pembacaan dan juga sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi ialah berkenaan dengan yang pertamanya ialah nafaqah. Nafaqah artinya ialah bukan harta nafaqah, tapi maksudnya ialah nafaqah iaitu harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nafaqah kalau kita beri kepada nafaqah itu isteri, yang itu ikut bahasa Melayu itu adalah sebenarnya satu kewajipan. Tapi yang disebutkan di sini adalah satu nafkah, iaitu sama ada nafkah itu wajib ataupun sunat. Nafkah wajib kita panggilkan infak wajib. Infak wajib adalah maksudnya adalah zakat. Dan kemudian yang keduanya adalah infak sunat, yang kita panggil dia sebagai sedekah dalam bahasa Melayu ni kan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau sedekah ini dia mempunyai dua makna kan, sama ada sedekah itu wajib ataupun sedekah itu sunat. Jadi dua-dua tu dipanggil sebagai sedekah, dan diambil daripada perkataan sedekah, iaitu artinya benar, iaitu dia nak menunjukkan kita ni benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu benarnya hati kita, benarnya iman kita. Sebab itulah kita keluarkan, kita proof seolah-olahnya kita mesti tunjukkan bahawa kita ni memberi kerana datangnya adalah daripada rasa benarnya, nak membuktikan kita ni benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kita kan, tetapi itu adalah merupakan sebagai pembuktian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, apa-apa sahaja yang kamu infakkan, yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala min nafaqatin, tak kiralah kan banyak ke sedikit kan. Nafaqah sini maksudnya ialah banyak ke sedikit ke, apa lagi kan, ikhlas ke tak ikhlas ke, sama ada wajib ke sunat ke, semua saja. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini nazartum min nazrin, ataupun satu lagi ialah nazar, apa-apa saja yang kamu nazarkan. Yang kamu nazarkan artinya satu benda tu asalnya ada tak wajib, tetapi apabila kamu nazarkan dia, maka dia akan jadi wajib. Seperti seorang tu berkata, dia kata kalau aku baik daripada sakit aku ni, aku nak sembelihkan, aku nak hadiahkan ke, aku nak infakkan ke, aku nak, itu nama dia adalah nazar. Apabila seorang itu bernazar, maka menjadi kewajipanlah ke atasnya, menjadi wajib. Asalnya sunat saja, tapi menjadi wajib atas dia untuk menunaikan perkara tersebut. Jadi Allah SWT kata, apa-apa yang kamu infakkan, apa-apa yang kamu nazarkan, maka fa innallaha ya'lamu, Allah Taala tahu. Tahu apa? Tahu niat kamu, tahu keikhlasan kamu, tahu semualah kan. Makna Allah Taala tahu, artinya bukan tahu semata-mata tahulah, tetapi artinya adalah tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas apa yang ada di dalam hati kamu tu, keikhlasan kamu ke atau tidak dan sebagainya, Allah Taala tahu. Jadi wa ma lizzalimina min ansar, Allah Taala sebut sini selepas daripada itu ialah apa, iaitu
maliz zalimin, dan tidak adalah bagi orang zalim itu min ansar, daripada penolong-penolong. Ertinya sini penolong ni apa? Iaitu yang akan dapat menghalang dia daripada terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Al-zalimin ni siapa? Zalim kalau ikut makna asalnya ialah zalim secara umum lah. Tapi ulama-ulama tafsir kata di sini oleh kerana dia berkaitan dengan infak situ, ertinya sini zalim di sini ialah ertinya tu, iaitu orang yang sama ada tak bayar zakat, sepatutnya dia bayar zakat, dan kemudian dia sepatutnya bernazar, dia tak bayar nazar dia, ataupun orang yang infak bukan pada tempatnya. Dia ada harta tetapi diberikan bukan pada tempatnya. Jadi itu pun dipanggil orang zalim. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir berkenaan dengan zalim di dalam ayat ini, khusus kepada orang-orang yang berkaitan tadi tu. Orang ada harta, orang yang tak bayar zakat, orang yang menderma bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, orang tak bayar nazar, semua tu adalah maliz zalimin. Itu dipanggil orang zalim. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau orang terzalim, dia buat perkara tu, maka tak ada bagi dia ansar, tak ada siapa pun yang akan dapat menghalang daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut selepas tu ialah ayat 271. Apa dia sebut? In tubadus sadaqati fa ni'ma hiya. Ini masalah sekarang, masalah kedua ialah masalah seseorang itu bersedekah. Iaitu sedekah sini adalah sedekah sunat sedekah sunat yang dimaksudkan di dalam ayat 271. Kenapa? Kerana sedekah wajib ini yang paling afdal ialah kita mengeluarkannya secara terang-terangan yang wajib. Kenapa? Ulama-ulama kata kalau suatu tu yang wajib, maka eloknya dibuat secara terang-terangan. Kerana apa? Untuk menolak mungkin tohmah orang, atau juga menjadi kuduah kepada orang, ataupun juga untuk kita berikan supaya orang-orang yang sepatutnya mendapat manfaat tu dia akan tahu kan, bahawa dia ni boleh dapat lah, dia boleh minta dan sebagainya. Tapi kalau senyap-senyap, ini sedekah wajib sedekah wajib itu zakat ini, kalau dibuat secara senyap-senyap nanti orang tak tahu. Itu yang wajib yang wajib. Kemudian yang diceritakan dalam ayat ini ialah berkenaan dengan sedekah yang sunat. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata in tubadus sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu bersedekah yang sunat ni, maka in tubdu tu makna zahirkan, maknanya tunjukkan. Fa ni'ma hiya, Allah kata elok je, tak ada jadi masalah sebenarnya kan. Maknanya ni kalau sedekah sunat pun, kalau kita buat secara nampak pun sebenarnya adalah tak jadi masalah, dengan syarat ialah apa? Dia mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ikhlas, maka tak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ikhlas kemudian dia nak buat secara zahir maka tak jadi masalah kan. Mungkin sebab nak jadi contoh kepada orang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada tu in tukhfuha wa in tukhfuha. Tapi kalau dia sembunyikan, artinya kalau dia rahsiakan, dia buat secara senyap-senyap wa tu'tuhal fuqara, dan kemudian diberi pada fuqara, maknanya dia buat benda tu bukan dia tak buat. Rahsia-rahsia tapi tak buat, tak jadi apa-apa. Ini rahsia tapi dia buat. Kemudian jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fahuwa khairul lakum, itu adalah lebih baik. Jadi kesimpulan daripada sini apa? Kalau sedekah yang sunat ini dirahsiakan lebih baik. Kerana apa? Kerana dia lebih dekat kepada untuk menjaga hati daripada adanya perasaan-perasaan mungkin tak ikhlas dan sebagainya. Itu adalah, tapi jika sekiranya seorang itu nak menzahirkan, maka tak juga macam masalah. Yang penting ialah niat dia kan. Walaupun kita kata yang sunat ni, yang eloknya, yang lebih baik adalah itu disembunyikan. Jadi sebab itulah kita ni janganlah menuduh orang dan sebagainya kan. Asyik-asyik kalau kita tengok orang tu menzahirkan apa yang dia buat, maknanya sedekah sunat kita kata oh ni tak ikhlas kan. Itu bukan kerja kita kan. Ikhlas tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pentingnya. Tapi kecuali lah kalau dia memang nak menunjuk betul kan. Tapi kalau nak menunjuk, kemungkinan dia nak buat macam tu, nak tunjuk tu kenapa? Kerana supaya menjadi kuduah kepada orang lain. Jadi oleh kerana itulah maka kita kata kat sini in tubdu pun okey, kalau dia nak zahirkan pun okey, tapi kalau dia nak sembunyikan pun itu adalah lebih baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala fa huwa khairul lakum, itu adalah lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah Taala kata kedua-dua ni, dalam kes kedua-dua ni kan, orang-orang yang mendermakan, meninfakkan, memberi sedekah kan, Allah Subhanahu Wa Taala kata maka Allah Subhanahu Wa Taala akan yukaffir, akan menghapuskan daripadanya sebahagian daripada kesalahan-kesalahannya. Jadi ulama sebut sini kan min sayyiatikum. Min dalam bahasa Arab ni dia ada dua makna. Satu nama dia min bayaniyah dipanggil, iaitu min yang menjelaskan bukan nak kata sebahagian, bukan.
Tapi ada satu makna lagi, min ni dia panggil min litab'id. Min litab'id ni mana? Sebahagian. Jadi untuk min di sini, wa yukaffir ankum min sayyiatikum, adakah min ini untuk menjelaskan iaitu dosa-dosa semua akan dihapuskan, ataupun dosa, sebahagian ulama besar mengatakan, sebahagian besar daripada ulama mengatakan bahawa min di sini maksudnya ialah min litab'id. Kerana apa? Kerana tak semua dosa dihapuskan, kan? Ada dosa yang tidak dihapuskan, seperti contohnya dosa-dosa yang berkaitan dengan orang sebagai contohnya, ataupun dosa-dosa besar, kan? Maka dosa-dosa sini ialah mengikut berdasarkan kepada tahap setakat mana dia ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikhlas dia tinggi, maka banyaklah dosa yang akan diampunkan oleh Allah. Wa yukaffir, maknanya dia akan mengkifaratkan, akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu, kan? Khabir ni lebih daripada alim lagi. Alim itu tahu, tapi Allah Ta'ala segala-galanya semua maha, kan? Tapi khabir ni nak menunjukkan kepada pengetahuan yang lebih-lebih mendalam walaupun perkara-perkara yang sangat halus. Ayat seterusnya, ayat 272, insya-Allah 272, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, laisa alaika hudahum, tidak menjadi kesalahan, bukan menjadi tugas kamu. Laisa alaika, bukan ke atas kamu, artinya kamu ni tak bersalah, kamu ni tidak dipertanggungjawabkan. Apa? Hudahum, memberi petunjuk kepada mereka. Hudahum, petunjuk kepada mereka. Mereka ni siapa? Ada dua pendapat ulama sini. Yang pertamanya mengatakan bahawa mereka ni ialah orang-orang kafir. Yang kedua, hum di sini artinya orang-orang muslim. Kita tengok, kan, apa makna dia. Kalaulah maksudnya ialah orang-orang kafir, maksud di sini ialah berdasarkan kepada satu riwayat. Walaupun hadis ni mursal, tapi dia katakan bahawa Nabi SAW pernah melarang para sahabat memberi zakat ataupun memberi sedekah dengan tujuan kepada 6 Muslim yang belum Islam lagi, dengan harapan bahawa dengan beri duit ni akan dapat memberi petunjuk kepada mereka kepada Islam. Jadi ada sahabat-sahabat yang berfikiran macam tu, iaitu beri duit supaya apa? Supaya mereka ni masuk Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata sini, kan, jangan, kata, masalah masuk Islam, masalah mereka ni dapat hidayah, tak dapat hidayah, dan sebenarnya itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma alaika illal balagh, ke atas kamu wahai Nabi, dan ke atas kamu wahai semua muslim semua atas dunia ni, yang menjadi tanggungjawab kamu adalah apa? Iaitu kamu ni hanyalah bertanggungjawab untuk menyampaikan. Jadi apabila kamu dah sampaikan, maka jangan menggunakan duit, katakan, untuk menarik orang itu kepada agama. Tapi kita kena guna duit untuk menceritakan, untuk memberi supaya mereka ni nampak Islam dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi ini maknanya beri duit supaya macam upah sikit, kan. Masuk Islam, bagi duit, masuk Islam. Kalau masuk Islam bagi duit, contohnya macam tu, maka Allah SWT, itu bukan tanggungjawab kamu. Adakah boleh, tak boleh, itu berdasarkan banyak pendapat ulama, tetapi jangan kita berfikiran macam tu, iaitu dengan duit itu dia akan moga-moga akan dapat hidayah, kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata laisa alaika hudahum, tanggungjawab kamu bukan nak beri petunjuk kepada mereka, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma tunfiqu min khairin, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta maaf, suara tak nak keluar. Wa ma tunfiqu min khairin, dia masih lagi berkaitan dengan infak, berkaitan dengan infak. Jadi adakah, sebab itulah ulama-ulama sebut sini, adakah maknanya boleh gunakan duit tu? Jadi sebab itulah dia kata ayat ini walaupun general, kan, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha, macam general, kan, kita nampak, kan, iaitu apa-apa sajalah petunjuk, tak semestinya duit. Tapi oleh kerana datangnya ayat ini di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang infak, maka sebab itulah ulama-ulama menafsirkan bahawa maksud infak di sini adalah maksud berusaha untuk memberi hidayah sini ialah bukannya maksudnya adalah dengan memberi duit tu kita akan kita akan dapat menghidayahkan mereka. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sebenarnya apa-apa saja yang kamu infakkan sebenarnya adalah untuk siapa? Untuk Allah, untuk orang, untuk manusia. Ataupun kita katakan, nasib baik aku tolong kau, kalau aku tak tolong kau, miskin dah kau, tak ada nak makanan kau. Sebenarnya Allah Ta'ala kata di sini ialah sebenarnya apa? Wa ma tunfiqu min khairin. Khairin situ artinya mal.
maknanya harta sebab dalam Quran kadang-kadang dia guna mal, dia guna khairin, artinya ialah mal, bukannya makna kebaikan, bukan tapi maksud dia apa sahaja yang kamu infakkan daripada harta kamu, sebenarnya Allah Ta'ala kata fali anfusikum, untuk diri kamu, pahala untuk kamu, untuk membersihkan kamu, bukannya untuk mereka tu. Kemudian wama tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidak adalah, ni terjemahan dia wama tunfikuna, dan tidak adalah apa yang kamu nafkahkan tu melainkan ibtigha'a, melainkan untuk mencari wajhillah, untuk mencari maknanya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni kalau ikut dari segi bahasanya ialah apa? Dia kata ialah dia khabar khabar ni artinya apa? Nak memberitahu. Tapi sebenarnya ulama kata sini dia bukan, dia khabar dia khabar betul dari sudut nahwunya, dari sudut bahasanya betul dia khabar, tetapi al khabaru bimakna nahyi, ulama kata iaitu apa? Khabar tapi sebenarnya memberi makna larangan. Larangan apa sini? Apa yang dilarang kat sini? Iaitu kalau kamu nak infak, jangan sekali-kali kamu infakkan melainkan kerana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak boleh kita ni infak satu benda untuk mencari selain daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ayat wama tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Kemudian wama tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum. Allah Taala ulang lagi dan dia katakan ayat ni wama tunfikuna min khairin yuwaffa ilaikum, dia adalah mengukuhkan apa yang disebutkan yang tadi, iaitu apa? Wama tunfiku min khairin fali anfusikum, iaitu nak ceritanya Allah Taala nak ceritakan kepada kita iaitu apa? Apa-apa yang kamu nafkah ni, apa-apa yang kamu infakkan, apa-apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu berikan di jalan Allah, sebenarnya adalah untuk diri kamu. Jadi wama tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum, Allah Taala akan balas untuk kamu. Dan kemudian Allah Taala kata wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Maksud tak akan dizalimi apa? Maksudnya adalah kamu tak akan dikurangi walaupun sedikit. Allah Ta'ala tak akan kurangkan. Kamu sedekah, ikhlas kamu macam ni, kamu sedekah macam ni, kamu infak macam ni, maka Allah Ta'ala akan tengok semua benda tu. Jangan takut la tuzlamun, kamu tak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak adalah kan sini kalau kita sekarang kan macam-macam ada tengah jalan ni kan, kita bayar 1 juta tengah jalan tu, sebenarnya harga barang tu kadang-kadang kosnya bukan 1 juta, 500,000 je, contoh kan. Jadi 500,000, tapi yang 500,000 lah pergi ke mana? Tu pergi banyak poket orang ni, poket ni, rasuah banyak kan. Itu maknanya apa kan? Sebenarnya kos sebenarnya tak macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan kamu tak akan dizalimi walaupun sedikit kan. Tak ada orang lain ambil, tak ada tengah-tengah jalan ni kan. Kemudian ayat seterusnya ialah ayat yang terakhir, tapi panjang ayat yang kedua terakhir, minta maaf pada hari ini agak panjang sikit, iaitu apa? Apabila datangnya ayat tentang infak, menyuruh infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi adalah sahabat-sahabat ni yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis tu nak infak ni pada siapa? Jadi siapakah yang paling diutamakan dalam infak ni? Sebelum daripada ayat ni kita dah baca dulu kan tentang apa dia katakan, kepada para sahabat, kepada orang-orang qarabat, kepada ni dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam ayat yang kita baca pada pagi ni, iaitu Allah Taala sebutkan infak ni adalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Fakir mana? Apa yang dikatakan fakir tu? Fakir ni kita dah jelaskan, itu banyak penjelasan ulama kan. Tapi di sini secara umumnya Allah Taala kata sini, ulama kata sebab nuzul ni ialah kerana ada lebih kurang 300, ada setengah ulama kata 400 400 orang sahabat-sahabat yang mana mereka ni tak ada harta. Majoriti mereka ni mereka berasal daripada luar Madinah Jadi mereka ni tak ada harta, mereka ni tak ada isteri. Jadi mereka ni tinggal di masjid. Oleh kerana mereka tinggal di masjid, maka akhirnya dibuatlah satu kawasan khusus yang diketuai. Ketua mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mereka ni ramai, mereka ni tak bekerja. Bukan tak bekerja, apa maknanya tak bekerja? Tapi maknanya tak bekerja bukan kerana malas tapi kerana mereka ni sibuk Sibuk apa? Sibuk mereka ni, yang pertama ni mereka ni belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak belajar. Jadi kita tahu kan Abu Hurairah ni banyak belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah dia banyak mengumpulkan hadis. Orang lain sibuk dengan ladang, orang lain sibuk dengan ni dan sebagainya, tapi dia ni adalah fokus untuk yang pertamanya adalah belajar. Yang keduanya ahli suffah ni, yang dipanggil ahli suffah ni, ialah mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada ghazwah, mereka akan ikut. Ghazwah ni maknanya peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau ada sariyah. Sariyah ni ialah
iaitu sahabat-sahabat yang keluar daripada Madinah ni bukan untuk, maknanya yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni akan keluar bila tak ada Nabi, tak bersama dengan Nabi, maka dipanggil sebagai sariyah. Bila kalau ada Nabi dipanggil ghazwah. Jadi banyak sangat sebenarnya sariyah-sariyah ni yang diutuskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana banyak tu, sariyah tu banyak kan. Jadi para sahabat yang mengikuti sariyah ini ialah mereka ni lah ahli suffah ni akan sentiasa mengikut sariyah-sariyah ini kan. Mereka ni keluar walaupun mereka ni tak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kerja ahli suffah kan. Jadi oleh kerana itulah mereka ni, kita boleh katakan mereka ni adalah sibuk kan. Sibuk iaitu sibuk tak sempat lah untuk bisnes, untuk pergi bertanam sebagaimana pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebut sini untuk mereka lah sepatutnya fokus diberikan harta sedekah, harta infak. Kenapa? Kerana mereka ni menghabiskan banyak masa mereka ni terguna untuk belajar Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan Islam. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama kata di zaman moden ini walaupun dah tak ada ahli suffah, tapi kita sepatutnya memfokuskan infak kita pada perkara ni, perkara yang dibuat oleh ahli suffah ni, iaitu apa? Mereka ini adalah belajar Islam, dan yang kedua mereka ni adalah iaitu kepada orang-orang yang menggunakan harta mereka untuk menyebarkan Islam. Jadi itulah dikata lil fuqara. Jadi mereka ni digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini sebagai orang fakir, allazina uhsiru fi sabilillah. Uhsiru ni terkurung, kalau ikutnya kan, terkurung, tertahan, tak boleh, maknanya mereka ni tak boleh nak pergi berniaga macam orang lain kan. Mereka tak boleh ni, tak boleh ni, dah macam-macam sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini mereka ni tertahan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tertahan maknanya, tapi tertahan maksudnya oleh kerana mereka ni terhad masa mereka ni kan. La yastati'una darban fil ardi. Mereka ni tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar maknanya la yastati'una, tak boleh darban. Darban tu maknanya berlayar, mereka ni tak boleh bermusafir, tak boleh pergi bisnes. Itu nama la yastati'una. Mereka tak mampu nak buat macam orang lain kan. Yang yang mampu untuk berjuang kan. Mampu untuk pergi bisnes dan sebagainya. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Dan mereka ni pula sifat mereka Allah Ta'ala sebut sini apa? Mereka ni kan, mereka ni tak meminta-minta. Mereka tak adalah pergi minta orang kan, minta pada ni. Sebab apa? Itu nama dia ta'affuf kan. Ta'affuf ni ialah sifat tidak meminta-minta walaupun mereka ni miskin. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebut sini orang-orang yang kaya, orang-orang yang tak tahu, minta maaf, orang-orang yang tak tahu, al-jahil Allah Ta'ala kata sini kan, iaitu mereka ni orang kaya yang jahil, agniya yang jahil ni, mereka sangka bahawa mereka ni okey, tak miskin pun, tapi sebenarnya mereka ni adalah miskin. Tapi kenapa dikatakan mereka ni tak miskin? Sebab mereka ni ta'affuf, mereka ni tak minta. Ta'arifuhum bisimahum. Allah Ta'ala kata sebenarnya kamu boleh kenal mereka dengan apa? Dengan simak mereka. Simak ni apa? Iaitu mereka tanda-tanda. Tanda-tanda mereka apa? Ulama-ulama sebutlah di antara tanda-tandanya ialah simah ni maknanya ialah alamah. Alamah mereka iaitu apa? Mereka ni tawaduk, mereka ni lebih suka bersusah, ada kesan-kesan kesusahan pada diri mereka kan. Maknanya mungkin cara pakaian mereka ke, keadaan mereka ni selalu lapar ke, tapi mereka ni tak meminta, mereka ni senyap saja. Jadi Allah Ta'ala kata ta'rifun, kamu kenal mereka ni, kamu boleh tahu mereka ni melalui tanda-tanda yang ada pada mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Tapi mereka ini tak pernah minta kepada orang lain. Ilhafa tu maknanya ialah bersungguh-sungguh minta, kadang-kadang minta kan, nak kan, kadang-kadang ada kan orang-orang yang setengah-setengah tu kan, yang minta tu terlalu menekan dia menekan orang sampai tension orang yang diminta tu kan. Kenapa? Asyik minta kan. Itu nama dia ilhafa. Jadi orang ni para fuqara ni yang ahli suffah ni mereka tak buat macam tu. Mereka ada yang kata mereka ni minta juga, tapi minta maknanya sekali je, mereka tak ada ilhafa, menekan sampai rasa tertekan kita ni. Kenapa? Terlalu meminta mereka. Tak ada, perkara tu tak ada pada mereka. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sepatutnya infak, sepatutnya hadiah-hadiah, sepatutnya sedekah-sedekah, sepatutnya ialah disalurkan kepada mereka ni, kepada orang-orang yang macam ni lah yang sepatutnya diberikan. Fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu beri, apa yang kamu infakkan tu Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Fa innallaha bihi alim, Allah Taala kata. Ayat yang terakhir insya-Allah ayat 273 Allah Subhanahu Wa Taala 74 minta maaf 274.
allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Ayat terakhir ini ialah pujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memuji orang-orang yang menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah Taala sebut ni bil-laili wan-nahar, di malam dan juga siang. Wasirron wa alaniyah, secara senyap-senyap dan secara terang-terangan. Jadi Allah Taala sebut sini yang pertamanya pada tanpa makna terikat dengan waktu. Itu yang pertama kan. Sebab tu disebut malam dan juga siang. Kemudian sirron wa alaniyah, iaitu dalam apa-apa ketika, dalam apa-apa suasana sekalipun. Jadi makna bila-bila masa, apa-apa ketika, sejuk, panas, susah, senang, Allah Taala memuji ini. Dan dikatakan ayat ini adalah turun kepada beberapa orang sahabah, iaitu seperti Uthman bin Affan dan juga seperti Abdul Rahman bin Auf. Mereka ni adalah orang yang kaya, sahabat yang kaya. Jadi mereka ni selalu menderma kan. Dan derma mereka ni ataupun infak mereka ni ataupun sedekah mereka ni tak kira masa, tak kira hari, tak kira apa kan. Jadi Allah Taala puji mereka ni, allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar wasirran wa alaniyah. Dalam setengah riwayat, setengah penafsiran, dia kata kenapa didahulukan malam sebelum daripada siang, kenapa didahulukan sirron sebelum daripada alaniyah. Sirron tu makna rahsia kan, lail maknanya malam. Kerana didahulukan malam sebelum daripada siang, didahulukan rahsia sebelum daripada alaniyah, ialah untuk menunjukkan, ulama tafsir kata, untuk menunjukkan bahawa apa, malam lebih afdal daripada siang. Bukan waktu bukan waktu, tapi maksudnya ialah dalam keadaan orang tak tahu. Dalam keadaan orang tak tahu tu lebih afdal daripada orang tahu, kecuali dengan sebut-sebut sebab-sebab yang kita sebutkan tadi kan. Itu Allah Ta'ala puji sini, falahum ajruhum. Allah Ta'ala kata bagi mereka, orang yang buat macam tu, bagi mereka mendapat pahala. Tapi tak kira kan, tak mesti siang, tak kira malam maknanya tak kira, tak kira terang ataupun tak terang kan, sebagaimana yang kita ceritakan tadi kan. Maknanya dua-dua tu yang pentingnya ikhlas. Kalau ikhlas, maka dia akan mendapat pahalanya inda rabbihim, dan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan Allah Ta'ala kata maka dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Allah Ta'ala hilangkan perasaan ni kan, yang kita selalu sebut, iaitu apa kan, perasaan takut dan juga sedih ni, inilah dua benda yang menghantui manusia kan. Dia maknanya di kanan dan juga kiri, di kanan kiri, maknanya di depan dan juga di belakang Kalau perkara yang dah lampau, yang sebelum ni, biasanya manusia apa manusia akan sedih. Sedihnya terlepas ni, sedihnya tak buat ni, sedih ni kan. Yang akan datang, yang dalam future, maka kita maksudnya akan takut ni, nanti takut tak dapat, nanti takut ni kan. Jadi perasaan inilah sebenarnya yang menyepit mengepit, kita kata mengepit manusia ni kan. Jadi kalau manusia ni ada takut dan juga ada sedih, maka hidup dia tak akan aman. Jadi sebab itulah manusia akan lega, yang tak rasa tak ada masalah, ialah apabila hilang kedua-dua ni. Hilang rasa sempit, hilang rasa sedih, hilang rasa takut, maka dia akan aman damai, insya-Allah diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada sesi tadabbur kita pada hari ini daripada muka surat 46. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang di muka surat yang ke-47 insya-Allah esok hari. Insya-Allah kalau tidak ada masalah, insya-Allah esok hari insya-Allah taala pukul 6 pagi insya-Allah kita bersama-sama dalam tadabbur muka surat 47. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum akhir saya nak beritahu jangan lupa, insya-Allah nak ingatkan, jangan lupa untuk hantar link ni, untuk share kepada semua sahabat-sahabat. Moga-moga semua kita akan dapat pahala insya-Allah dengan usaha kita yang sedikit saja. Tinggal klik saja, tekan saja kan untuk share link ni kepada semua kawan-kawan, sama ada di WhatsApp, sama ada di TikTok, sama ada di YouTube, sama ada di mana-mana saja insya-Allah kan, dalam media sosial kita, dalam Twitter, dalam apa, insya-Allah sharekan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.